Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Berbicara kita dalam ruang bicara dan topik yang kita pilih pada kali ini secara langsung kepada anda, menangani risiko selepas banjir. Itu yang bakal kita bincangkan selama sejam dan pastinya kita boleh mengutarakan pandangan dan pendapat di talian 03 2059 4624 ataupun 03 2059 4625. Lontarkan apa saja sebagai simpati dan juga pandangan kita terhadap mereka-mereka yang kurang bernasib baik ditimpa musibah banjir, khususnya di Pantai Timur. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada dua tetamu yang sememangnya layak untuk memberikan gambaran mengenai risiko selepas banjir ini. Dr. Zul Azlin Razali, Pakar Sekretari Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat datang Dr. Zul. Dan juga Dr. Syarul Nizam Ahmad Zamzali, Pakar Perubatan Kecemasan Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat datang Dr. Syarul. Terima kasih Encik Dahlan. Saya tertarik terlebih dulu, saya nak bagi ruang kepada Dr. Zul. Saya terdengar mengenai Persatuan Integrasi Pengamal Perubatan Profesional ataupun MIMPA. Ya. Apa sebenarnya peranan MIMPA dalam banjir pada kali ini? MIMPA daripada perkataan Malaysian Integrated Medical Professional Association, khusus daripada Persatuan Non-Governmental Organisation yang untuk pengamal perubatan, doktor-doktor yang khusus kepada disaster ataupun bencana lah. So ini bukan kali pertama MIMPA terlibat dalam menangani masalah bencana ni dari segi perubatan. Dan peranan dalam banjir Pantai Timur kali ini dia melibatkan emergency response. Ketika berlakunya ketika bencana itu, dia adalah cuba pergi tempat yang di mana kawasan-kawasan yang tidak menerima lagi bantuan perubatan, dan juga post disaster relief lah, pasca bencana dari segi kesihatan umum dan juga kemaslahatan psikologinya. So kita ada dua phase lah berdasarkan fasa bencana itu sendiri. So tapi Dr. Zul lebih tertumpu pada soal sekretari bagaimana kita kepada pasca bencana. Pasca bencana. Ya, pasca bencana. Kita bergabung bersama dengan public health, iaitu pakar perubatan, pakar kesihatan umum, dan juga tim psikiatri kita lah. Yang baru-baru ni kita ke Temerloh dan Cenor lah. Saya nak perincikan juga soal pengalaman doktor, nanti kita akan bincangkan. InsyaAllah. Mengenai apa yang kita lihat sebagai satu musibah yang tidak pernah kita jangka, yang begitu teruk, sinonim ataupun boleh kita samakan soal tsunami di Aceh dan juga banjir besar di Jepun. Dr. Syarul, apakah doktor melihat bahawa peranan yang kita main kali ini lebih tertakluk kepada soal persediaan yang rasanya memang agak serius? Okey, terima kasih Encik Dahlan. Buat masa ini, kali ini yang saya nampak lah, yang lebih nampak, kita lihat lebih reaksi daripada sukarelawan. Kita kali dalam kes-kes yang sebelum ni kita tak berapa dengar sangat sukarelawan, tetapi bila kita memang ada sukarelawan, tidak dinafikan, tetapi di waktu ini begitu naik sekali di dalam media-media, dalam media-media sosial, di dalam media-media perdana tentang peranan sukarelawan di dalam menangani kes-kes ataupun masalah-masalah pasca bencana ni lah. Jadi di sini kita tengok daripada segi, kalau Cik Dahlan tanya pasal persediaan tu, sukarelawan sendiri kena ada satu persediaan sebelum kita boleh ke tempat itu untuk membantu masyarakat yang terbabit lah, terjejas. Saya bangkit dalam perkara ni Dr. Syarul, kerana boleh kita lihat sebagai satu perkara yang perlu ada persediaan ni, kerana kita pergi dengan hasrat untuk membantu, tapi jangan pula sampai orang di sana membantu kita pula. Itu maksud saya. Jadi soal-soal begini memanglah harus kita nilai bahawa setiap orang ada hasrat untuk membantu mereka yang ditimpa musibah. Baik, perkara yang menarik yang saya nak tanya apabila Dr. Zul berada di tempat-tempat di mana, Temerloh? Temerloh dan Cenor. Apa perkara-perkara yang dapat disumbangkan dan dapat diperhatikan ketika itu? Saya ambil sedikit daripada Dr. Syarul tadi tentang sukarelawan perlu persediaan. Itu memang paling mustahak. Sebelum kita pergi, macam seperti MIMPA, kita sebelum pergi kita akan kita sebenarnya bukan pilih Temerloh, Cenor tu just kita punya insting. Kita ada lebih kurang 20 lebih relief center kita akan call lah, untuk memastikan apa tempat yang diperlukan untuk kami pergi. Jadi ketika 1 hari bulan tu Temerloh dan Cenor memerlukan bantuan perubatan ketika itu. Jadi kita pergi.
So kita pergi pun di sana melaporkan diri terus kepada autoriti dari segi perubatannya, kita ke pejabat kesihatan daerah Temeloh lah. So ketika kita di situ pentingnya koordinasi, di mana kita anggap tuan rumah tu sebagai koordinator. So kita tak boleh main pergi je kampung-kampung orang. Kita perlu berhubung rapat dengan pegawai kesihatan daerah setempat. So berbalik kepada soalan Encik Dahlan tadi, apa yang kita boleh bantu ketika macam pasca bencana ketika ini, dari segi perspektif saya sebagai pakar psikiatri dan menjalankan psychological first aid dan juga psychological intervention, kita mustahaknya kita pastikan, seperti contoh kita pergi pusat-pusat pemindahan, basic needs lah, apa-apa pun basic needs. Psikiatri ni kalau basic needs tu tidak dapat di maintain ataupun dijaga, maknanya memang timbul macam-macam masalah psikologi. Basic needs, tempat tu selamat, tempat tu selesa, lebih kurang lah selesa, keluarga tidak terpisah, kita pastikan mereka dapat berhubung satu sama lain, makanan, minuman, pakaian dan juga keselamatan di situ. Itu yang paling penting. Memang betul sukarelawan menghantar makanan, menghantar baju penting, tetapi koordinasi lah again. Kemudian bila dah ada benda-benda tu semua, baru kita tengok tahap-tahap dia macam mana. Kita akan sembang lanjutkan. Kita ada pemanggil di talian. Kita akan teruskan pencerahan mengenai apa yang saya tanyakan tadi. Baik, Tuan Haji Dahlan di talian sekarang. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Tuan Haji dan para panel. Ini luahan daripada masyarakat yang berlaku banjir baru ni. Saya kata, mengapakah kerajaan kita tidak menggunakan drone untuk aerial survey kawasan-kawasan yang sangat tak dapat kita sampai, communication breakdown. Ketika itu telefon pun tak boleh pakai. Jadi kalau ada drone, boleh nampak orang atas bumbung, di mana orang atas bumbung dalam keadaan emergency, boleh helikopter datang terus kawasan itu. Mengapa kita tak gunakan drone? Di Amerika budak-budak pun main drone. Kita tak gunakan drone langsung. Heran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Haji Dahlan dia memang terang-terangnya. Doktor, mungkin Dr. Syarul boleh bagi sikit. Untuk penerangan kita nak tambah sikit lah. Sebenarnya apa yang kami terlibat, kami sendiri tidak terlibat. Saya sendirilah, mungkin Dr. Zul Azlin, saya sendiri tidak terlibat di dalam di actual rescue itu sendiri. Pasal apa? Pada saya, untuk sukarelawan, pasal apa saya ada mewakili beberapa badan sukarelawan seperti Sukarelawan Perubatan Malaysia, dan juga saya juga anggota bersekutu untuk JPAM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Pada pandangan saya sebagai sukarelawan, dengan tiadanya latihan itu adalah tidak selamat untuk kita pergi ke kawasan sewaktu rescue operation dijalankan. Jadi apa yang Encik Dahlan, Tuan Haji Dahlan cakapkan tadi adalah lebih kepada rescue itu sendiri. Maknanya search and rescue, di mana misi-misi ini tidak dijalankan oleh sukarelawan buat masa sekarang ini. Pasal apa? Kerana perlunya latihan dan peralatan yang cukup. Sebab apa? Kita tak nak membahayakan sukarelawan-sukarelawan kita. Kadang-kadang yang terlatih, kadang-kadang yang ada yang tidak cukup terlatih lagi kan. Ini perkara yang harus kita ambil kira juga. Saya nak pergi kepada soal doktor, kalau kita tengok di kawasan Kelantan, khususnya di Manik Urai, Kampung Pahi, Kuchil, Cenulang, Dabung, ada semua ni lebih memerlukan kita segera ke sana. Mungkin ini satu perkara yang telah pun dibincangkan oleh MIMPA, dan kenapa ada anggota pergi ke sana atau bagaimana? Ketika ni kita, MIMPA tu sendiri adalah organisasi yang agak baru. Jadi kita juga banyak agak terhad jugalah. Tetapi kita pergi, kita mengharapkan sukarelawan lain yang bukan ahli MIMPA juga. Tapi dari segi psikiatri ni, ketika ini rakan-rakan saya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, yang di bawah MHBRT, pergi ke sana. Pakar psikiatri, doktor psikiatri sedang berada di sana sekarang. Lebih kurang 20 orang lebih lah berada di sana, merata tempat di Kelantan. Mereka yang saya dapat berita update terkini, memang keadaan itu sangat menyedihkan lah. Sebab kaki tangan perubatan sendiri traumatized. Mereka sendiri adalah mangsa, tapi mereka sendiri terpaksa bekerja juga, yang lokal sana. Saya fikir kalau kita berkesempatan, kita dapat menjana manpower, kita insyaAllah kita akan ke sana membantu
dan of course kita kena coordinate dan juga kita guna berhubung rapat dengan KKM lah. Pasal masalah selepas banjir ni lagi hebat pasal saya tidak kata sebulan 2 bulan, saya kata ni setahun punya kita kena pantau. Nak pulih kembali tu bukan soal dari segi trauma dan sebagainya. Betul. Saya dapat melihat bagaimana ini contoh di kaca TV bagaimana sekolah di Manik Urai tu doktor, lari naik ke tingkat 3, I ikut naik ke tingkat 3 dan akhirnya mereka berada di tingkat 4. Ini perkara yang saya rasa agak ialah cemas kalau kita nak kira Dr. Syarul. Dan terdengar juga kita rungutan dan cerita di sebalik cerita-cerita sedih bagaimana 4 beranak terpaksa berpaut di pokok yang saya rasa masa tak banjir tu pokok tu pun dia tak peduli, tapi akhirnya pokok tu lah yang menyelamatkan dan penyebab selain pada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang kita ni. Baik, Dr. Syarul, cabaran selepas mengalami banjir saya rasa lebih getir seperti mana yang Dr. Zul sebut tadi. Mungkin makan tahun doktor. Macam apa yang untuk saya sendiri ketika mewakili USIM untuk ke Jerantut hari itu, sebelum kami pergi menghantar sukarelawan, kita hantar dulu kita panggil pasukan tinjauan, Recce Team. Di mana Recce Team ni kita akan pergi peringkat awal, tengok apa keperluan, apa yang diperlukan oleh masyarakat di situ, apa kemusnahan yang ada dan macam mana kita boleh membantu. Dan bila kita dah dapat maklumat-maklumat tu, baru kita balik dan siapkan tim kita. Jadi maksudnya bila kita tengok, bila kita dah tahu apa keperluan di tempat itu, dan kita boleh setiapkan kita punya tim bersesuaian dengan kemampuan. Pasal apa? Kalau kita pergi tanpa koordinasi, dan Recce Team ni juga lah dikira sebagai satu koordinasi. Kalau kita pergi tanpa koordinasi, apa yang kita takut adalah membazir. Di mana contohnya kita bawa makanan, tetapi tempat tu tidak perlukan makanan. Memang mungkinlah perlukan pakaian contohnya. Tetapi kita bawa satu lori penuh dengan makanan. Jadi makanan ini akan dibazirkan di situ, sedangkan di tempat lain boleh disalurkan. Jadi pada saya antara persediaan koordinasi itu adalah pasukan tinjauan awal untuk kita tahu apa sebenarnya keperluan masyarakat di sana itu. Satu perkara yang jelas Dr. Zul, saya nampak bahawa di sebalik musibah itu ada perkara-perkara yang kita harus renung apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Seperti yang Allah tegaskan dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sesungguhnya setiap kesukaran ataupun musibah ni disertai dengan kemudahan ataupun hikmah. Jadi perkara ni doktor, saya baca satu artikel di Utusan hari ini menyatakan bahawa pemufakatan tiba-tiba terjadi dalam soal perbezaan ditolak ke tepi. Betul. Bila kita tengok ni, ramai yang tak kira latar belakangnya, agama apa, bangsa apa, banyak membantu, tak kira lah. Dia itu pemufakatan tu dari segi politik pun kita nampak kan. Itu jelas. So memang dari segi Allah Maha Kuasa, Masya Allah, dia akan memberi satu hikmah tu di segi lain yang mungkin manusia lambat nak faham. Kan? Tapi ketika yang paling kita jelas, kita nampak pemufakatan di situ. Contoh sebagai NIMPA adalah satu non-partisan, non-racial based persatuan yang berdasarkan perubatan, yang tidak ahli-ahli kami Islam, non-Muslim, semua India, ada, Chinese, Sabah, Sarawak, semua ada. In fact, sebenarnya ketika kami membantu yang misi baru-baru ni, separuh daripada tim kami ataupun lebih daripada separuh tim kami datang daripada Sabah dan Sarawak. Mereka terus datang mendarat di sini terus ke Temeloh. So jadi di situ keinginan nak membantu tu memang betul macam Cik Dahlan cakap, keinginan nak membantu tu memang ramai. Cuma kita perlu salurkan di saluran yang betul. Di mana saluran yang betul tu, persediaan yang betul. Baik, kalau kegairahan mengatasi soal persiapan itu yang kita bimbang doktor, bukan kerana kita nak halang dia orang pergi kan. Betul. Kadang-kadang kita pergi dengan keadaan kita tergesa-gesa, tidak ada persiapan, tidak cukup tidur dan akhirnya kita terlanggar pula di tengah jalan. Ini perkara yang kita nauzubillah kita minta kan, kerana hasrat kita mulia tetapi penyudahnya agak derita. Baik, kita akan jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana kerana kita akan terus bincang mengenai menangani risiko selepas banjir di Ruang Bicara.
girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Terima kasih. Kita terus berbicara mengenai menangani risiko selepas banjir yang kita lihat begitu teruk kali ini, dan seperti yang saya sebutkan, persis apa yang berlaku tsunami di Aceh dan juga banjir besar yang berlaku di Jepun. Tetapi selepas ini, menangani risiko selepas banjir itu perkara yang lebih penting, bagaimana kita nak tangani dari sudut penyakit dan sebagainya. Dr. Syarul, tadi doktor ada sebut soal koordinasi yang saya lihat sebagai satu perkara yang harus dititik beratkan. Mungkin perinciannya untuk kita memastikan bahawa pertolongan yang kita jalankan itu akan menepati matlamat, akan berada pada landasan yang betul, kan? Bukan hanya pertolongan yang orang kata overnight, main-main saja dan besok akhirnya akan kesannya akan lebih besar. Pada saya, apa yang penting dalam koordinasi ini sendiri adalah satu faktor yang penting dalam koordinasi adalah persediaan. So, persediaan ini adalah satu aspek daripada koordinasi itu sendiri. Di mana persediaan ini terdiri daripada kita sediakan kita punya tim, kita punya kumpulan, dan dalam kumpulan itu sendiri kita kena bersedia apa yang kita nak bantu. Dan bila kita dah tahu apa kebolehan, kapasiti kumpulan kita, lepas itu kita perlunya berhubung dengan pihak di sana. Kita panggil masyarakat tempatan ataupun penguasa tempatan untuk nak tahu adakah kebolehan kita atau kepakaran kita atau bantuan kita ni diperlukan di situ. Sebab kita nak, kalau kita kadang-kadang tak boleh terjah bila kita terjah dia takut buang masa kita, buang masa penduduk tu. Sebab apa, penduduk datang beratur untuk makanan, tengok kita bawa pampers. Ini dekat Marang ni, doktor. Kita tengok. Ya, masya-Allah. Apa yang ialah Allah Ta'ala boleh lakukan dalam sekelip mata kalau dia nak. Jadi ini sebagai satu peringatan kepada kita, jangan digondolkan soal Bukit Bukau dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang harus kita lihat. Perlu ada pembangunan yang selaras itu, Dr. Zul. Baik, selepas banjir yang kita sebutkan tadi, doktor sebut mungkin makan tahun untuk memulihkan dari segi soal semangat dia, soal kesedihan dia. Maklum sajalah yang ada rumah-rumah ganap terus. Jadi ini perkara yang peranan sekretari juga lah, bagaimana kita nak pastikan kembali pulih sebagai manusia normal yang mereka harus hadapi. Dia apa juga dalam bencana, apa juga jenis bencana, kita punya konsep yang kita cuba terapkan, kita akan tukar mentaliti victim tu kepada mentaliti survivor. Bila orang yang menjadi mangsa ni, bila dia kekal dalam mentaliti sebagai seorang mangsa, dia akan menjadi pasif. Pasif, semua ni aku tak boleh buat apa-apa, beyond my control. So putus asa. Putus asa. So itu kita cuba assess dari segi kita berbual, kita engage dengan dia, kita berbual, kita buat penilaian. Jadi adakah dia ni akan menjurus ke arah itu dan terus menerus menjadi pasif dan terus menerus menjadi murung. Kita akan cuba tukar dia sebagai seorang pejuang, survivor. Sebab survivor ni adalah proaktif. Dia akan cuba mencari jalan penyelesaian, bahawa ini adalah ujian daripada Allah. Dia akan cuba cari penyelesaian. Allah akan dah sebut dah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan? Dia tidak akan memberi bebanan kepada manusia itu yang dia tidak mampu untuk atasi.
Dan ini yang kita cuba bantu. Kita menggunakan pendekatan psychosocial spiritual jugalah. Sebagai seorang Muslim, kita kena terapkan juga sebagai spiritual juga. So di situ bila kita pergi kesukarannya daripada pusat pemindahan selepas pasca bencana, mereka kembali ke rumah-rumah masing-masing. Itu yang kita risaukan. Impact psikologi itu lebih tinggi sebenarnya. Di pusat-pusat pemindahan mungkin kita tidak nampak sangat, because mereka tak nampak lagi the reality kemusnahan harta benda yang mereka alami. Jadi bila dia balik rumah ni, yang ini ni tempoh 3 ke 6 bulan ni kita kena pantau betul-betul di merata tempat, lebih-lebih lagi di Manik Urai dan Kelantan, kawasan Pulau Kerai tu paling teruk. Ya, betul. Dr. Syarul, saya ada terbaca satu cerita yang menyebut soal salah seorang bapa yang terbabit dalam ni. Nampak tekanan yang terlalu tinggi hingga kan anak-anak yang nak masuk sekolah pun dia kata tak payah sekolah lah. Ini satu perkara yang apabila dia lihat rumah dia telah pun ranap sama sekali dan akhirnya tak ada benda apa pun. Jadi kita nak mengembalikan dan bagi suasana biasa kembali agak memakan masa seperti yang Dr. Zul. Mungkin Dr. boleh saya respon sikit macam yang Dr. Zul cakap tadi. Dengan menukarkan mentaliti survival. Daripada victim kepada survivor ni, kita memberikan diorang satu empowerment, satu seolah-olah diorang mendapat kuasa sendiri, di mana masalah tak terjadi, bala telah terjadi, bencana telah terjadi. Apa yang kami boleh buat sekarang? Maksudnya seolah-olah macam kita tengok baju tak ada untuk pergi ke sekolah. Bapa yang tapi saya dah masuk kepada psikiatri lah, kepada bahagian tak kita kongsi masuk boleh masuk border Dr. Zul tak marah. So bapa itu sendiri, bapa yang berpemikiran sebagai seorang mangsa, dia akan cakap baju tak ada, tak payah pergi sekolah. Nak buat macam mana? Dah kita tak ada baju. Tetapi kalau bapa yang didapat ditukarkan mentaliti daripada seorang mangsa kepada seorang survivor, kepada seorang pejuang, dia akan cakap tak apa, tak ada baju, kita pakai baju biasa. So ini adalah antara contoh-contoh penukaran mindset, cara penukar kita punya cara pemikiran itu. Dan pada saya ini sangat penting. Sebab tu kita tengok sekarang ni banyak kaunseling dan juga pakar psikiatri kena terlibat di dalam pasca bencana ni. Pasal apa? Untuk membantu mereka mengembalikan keyakinan diri diorang, harga diri diorang dan semangat diorang untuk memulihkan sendiri. Pasal apa? Kita kena ingat mungkin bantuan-bantuan daripada NGO ni dia bermusim. So jadi macam mana untuk mengekalkan diorang sendiri akan boleh meneruskan survive hidup dia, survive dan repair atau membaiki semula keadaan yang dah rosak. Saya setuju dengan apa yang Dr. Syarul sebutkan. Kita tak nafikan juga ada yang overnight punya NGO overnight tertubuh. Saya tak marah dengan NGO yang overnight ni. Mereka turut membantu, tetapi sejauh manakah kita lahir pada saat itu saja dan akhirnya berkubur, itu perkara yang kita harus fikirkan juga, kerana kesan berpanjangan ini harus kita teruskan. Doktor, betul. Itulah, itu contoh-contoh trivia, contoh-contoh kecil. Kadang-kadang kita tak nampak tau benda tu. Sebagai contoh, kami sebagai tim psikiatri pergi ke sana, bukannya kami buat rawatan psikiatri siapa yang ada skizofrenia, siapa yang buat rawatan bagi buat. Tidak, kita sebenarnya kita just to be there. Kita engage, kita berbual, kita pastikan mereka faham bahawa ada orang betul-betul caring. Maknanya yang saya sedih sedikit lah ketika satu tempat saya pergi pusat pemindahan di Chenor. Kami berada di situ 3 ke 4 jam. Kami buat klinik statik lah di situ, kawan-kawan saya buat. Sekurang-kurangnya ketika kami berada di situ ada 3 konvoi datang memberi makanan, memberi pakaian. Tetapi setiap satu tu tak lebih setengah jam duduk di situ bagi makanan, kemudian dia tak ke belakang dan tak engage dengan resident di situ. Ramai yang datang. Bagi saya penting orang-orang yang duduk di pusat pemindahan, contoh di Chenor ni, diorang duduk dah lebih seminggu dah duduk situ. Diorang suka orang luar datang. Of course diorang bersyukur makanan, pakaian diberi. Alhamdulillah. Tapi apa salahnya buat lebih sedikit duduk selama sejam, mungkin berbual, engage, tanya khabar, macam mana, selami perasaan mereka.
Itu ambillah masa sikit. Ya, betul. Itu a simple human touch yang kadang-kadang orang lupa untuk buat benda tu sebenarnya. Itu sebab saya katakan tadi soal persediaan, doktor. Kalau dia tak bersedia untuk diri dia sendiri untuk tolong orang, akhirnya kita niat tu ke sana, niat tu ke sana, kita pujilah, doktor. Tapi kadang-kadang dia lebih daripada perkara itu. Perkara yang jelas, doktor, apa sebenarnya yang harus dijalani oleh masa-masa banjir ni selepas banjir dah surut, apa perkara-perkara yang harus dia orang buat? Kalau oleh kerana tanya kepada saya, yang pada saya yang paling utama sekali adalah kita kena jaga kebersihan, jaga kesihatan. Kerana soalan ditujukan kepada saya. Mungkin kalau tanya orang lain, lain fokus dia. Kerana pada saya, daripada sebagai seorang doktor perubatan, saya rasa selepas banjir ni, banjir tu kita tahu kehilangan jiwa, auto hanyut semua tu. Tetapi selepas ini ada banyak risiko-risiko penyakit. Selepas air tu surut sendiri, selepas mereka pulang ke rumah. Pasal apa? Contohnya dengan air-air yang bertakung tu, kita boleh dapat pemiakan nyamuk. Dengan air, mungkin air tu yang kotor, dia orang akan dapat jangkitan daripada tanah, jangkitan cirit-berit, jangkitan kulit. So jadi pada saya utamanya penjagaan kesihatan dan juga cara kesihatan yang betul. Tetapi daripada segi kami pula sebagai NGO ataupun sebagai universiti yang datang sebagai sukarelawan, kita kena berbincang rapat dengan Kementerian Kesihatan. Kerana kita tahu Kementerian Kesihatan sudah membantu di situ dan menjalankan perkhidmatan kesihatan, dan kita akan datang sebagai top up sokongan di mana mereka tak boleh mampu tangani, kita cuba bantu. Kita bantu kan. Tetapi yang di banyak tempat yang saya masuk, saya nampak memang ada sokongan daripada Kementerian Kesihatan, memang sangat baguslah. Jadi sebab itu kita kena tanya balik kepada hal koordinasi tadi. Sebab apa? Kita dah tahu di situ dah ada, kita pergi ke sana dan tanya apa lagi yang kami boleh bantu. Bukannya bantu sama. So penduduk pun cakap, semalam dah cek tekanan darah, hari ni cek lagi tekanan darah, apa ni kan. Jadi kita tanya, kita bincang dengan koordinasi dengan pusat kesihatan. Semalam dah buat, yang lain pula, apa lagi yang kami boleh buat? Semalam ni dah cek tekanan darah. Saya rasa lepas ni saya nak cek, nak bagi cek telinga ke, nak cek kulit ke, benda yang lain. Kesan kesihatan tu kan, itulah yang saya risau. Kesan dia tidak, macam contoh kematian sebabkan satu penyakit kuman yang sangat teruk, nama dia melioidosis. Itu kuman selepas banjir tu agak kerap lah, itu yang kita risaukan. Kesannya tidak dramatik. Kematian nauzubillah mungkin pelan-pelan, orang sakit mungkin ingat benda lain. Ini mungkin tidak dapat perhatian media, maaf cakap. Sebab kematian banjir dramatik. Rumah hanyut, meninggal, keluarga 5-6 orang meninggal, itu dramatik, masuk di dada akhbar mungkin. Tetapi kematian di segi kesihatan ini mungkin lebih banyak, tetapi tidak dramatik. Dia perlahan-lahan. Mungkin sebab lain, orang mungkin cakap sebab lain, ini bukan sebab banjir, Badan hakikatnya mungkin itu sebab banjir. Sebab itu Dr. Syarul pentingkan hal kesihatan dan perubatan, kebersihan tu supaya jangkitan kuman tidak berlaku, supaya kita tetap fit. Kita nak basuh rumah ni, kita nak mencari sumber pendapatan ni, sumber ekonomi mungkin dah terjejas. Jadi kita kena perlu, tapi jangan lupa tentang kesihatan. Itu yang baik. Saya lepas ni saya nak berbincang dari segi sudut ini, dua doktor cakap tentang kesihatan. Mungkin ada perkara-perkara lain yang bermain di minda dua doktor ni. Mungkin kita boleh tanyakan juga soal risiko selepas banjir dari segi bukan sudut kesihatan. Saya yakin bahawa dua doktor yang menjadi sukarelawan ni ada banyak perkara yang sedang bermain di minda mereka. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan terus berbincang mengenai menangani risiko selepas banjir. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Tedi Sini, bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu, jam 12.30 tengah hari, hanya di Bernama TV.
Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa. Paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Ruang Bicara dan kita sedang berbincang mengenai menangani risiko selepas banjir. Talian yang kami sediakan 0320594624 ataupun 20594625. Kita boleh berbincang secara lanjut dengan dua tetamu yang berada di studio. Dr. Zul Azlin Razali, pakar Sekretari Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga Dr. Syarul Nizam Ahmad Zamzali, pakar Perubatan Kecemasan Universiti Sains Islam Malaysia yang begitu orang kata agak berpengalaman dalam perkara ini selepas turun ke beberapa kawasan di Pahang umpamanya. Baik doktor, saya tinggalkan perbincangan kita tadi tentang perkara lain dari segi kesihatan, lain daripada kesihatan sikit yang bermain di minda seorang doktor. Apa dia benda yang selepas banjir ni? Buat masa sekarang ni, apa yang macam kita bincang tadi adalah NGO itu sendiri, katakan kalau satu NGO atau sukarelawan yang datang itu adalah selain daripada bantuan, dia orang kena difikirkan apa jenis bentuk bantuan yang lain. Sebab apa kita tak nak bantuan itu terlampau macam kita sebut klise. Pampers, beras, Maggi. Jadi mungkin kita boleh pelbagai kan. Tapi ini balik kepada soal tadi, perbincangan di counterpart di sana. Maknanya apa yang diperlukan, koordinasi tadi. Jadi kemungkinan macam kita bincang tadi, di pusat bantuan tu kita katakan ramai kanak-kanak. Jadi kita tahu kanak-kanak ni memang aktif, selalu seronok walaupun duduk di pusat pemindahan. Macam mana color pencil ke apa? Color pencil, buku warna. Nah, buat game sikit ke, permainan, bagi dia orang seronok sikit. So ini adalah antara benda-benda yang kemungkinan NGO ataupun sukarelawan boleh fikirkan selain daripada memberi bantuan makanan dan bantuan pakaian. Dan bantuan pakaian tu sendiri kita tengok kadang-kadang ada satu tempat yang bagi baju kurung. Dan sampai kita tengok di viral kan, ada yang sampai lelaki pun pakai baju kurung. Dan kita tahu waktu selepas banjir banyak dia adalah kerja yang fizikal. Nak bersihkan rumah, nak basuh rumah. Adakah sesuai kita pakai baju kurung? Kalau masa banjir dia pakai, kita tak apa nak play kan tu. Takut selama setahun tu dia pakai tu. Itu tugas Dr. Zul lah. Macam mana kita nak kembalikan kehidupan normal tu. Saya nampak tadi apa yang Dr. Syarul sebut tentang bagaimana kita mengesan soal kepentingan mewujudkan kesempatan kalangan kanak-kanak. Ini perkara yang boleh mengembalikan keceriaan doktor. Jadi ini peranan yang harus dimainkan oleh banyak pihak. Masya-Allah, tim saya ketika di Temerloh Jenuh, kita alhamdulillah kita dapat bawa sedikit alat-alat tulis secara asas lah, color pencil, lukisan, dan kertas, pensel. Alhamdulillah mereka sangat seronok. Ada yang cakap ni dah lama dah dia tak pegang pensel mungkin. Walaupun duduk dia di sekolah kan, tapi yalah alat tulis sekolah dah dipersimpan kan. Jadi dia orang seronok. Itulah saya pun bila saya ni benda ni sebenarnya bukan kadang-kadang saya pergi ni bukan kadang-kadang saya menolong, kadang-kadang dia menolong diri saya sendiri. Dia banyak muhasabah jugalah, masya-Allah. Sebab saya fikir ini tak payah jadi psikiatri pun boleh juga buat benda ni sebenarnya. Kan, tapi itulah kita suntuk masa di situ, kita tidak dapat lama. Kalau boleh saya nak duduk pusat pemindahan tu 2-3 hari mungkin. Kan kita tengok buat lagi macam-macam aktiviti. Macam contoh sahabat saya Dr. Nabil, Dr. Najwa daripada Mimpa juga, mereka buat macam-macam role playing dengan kanak-kanak di situ. Di situ mereka banyak bercakap, banyak berinteraksi, ceria di situ. Sebab kalau tidak, mereka
kadang-kadang main air bah lah, main air banjir tu sendiri, jalan-jalan sana sendiri. Ibu bapa mungkin tengah sibuk nak bersihkan rumah. Mereka bukan kata terbiar, tapi mungkin ibu bapa tengah kusut kan. Mereka dia main-main sendirilah. So kadang-kadang kita sukarelawan yang ada ni mungkin fikirkan dari segi itu. You know, bantuan dari segi itu. Psychological kanak-kanak, bagaimana kita nak boleh aktiviti simple saja. Saya nampak Dr. Syarul selain daripada benda nyata yang berbentuk fizikal ini, satu perkara yang agak penting yang saya kira harus dipertekankan adalah soal bagaimana kita nak sempatkan soal nurani dia, dalaman dia, ataupun orang boleh sebut santapan rohaninya kalangan mangsa ni, Doktor. Mula-mula sekali pada saya dengan bencana ni, ada setengah orang kata bencana ni, tetapi pada saya dalam bencana ni sendiri kita nampak some good come out of it. Daripada bencana ni sendiri kita dapat tengok di mananya adanya masyarakat Malaysia. Kita dapat tahu sekarang ni, masyarakat Malaysia suka membantu, sanggup menolong, sanggup meninggalkan rumah pergi ke pantai timur untuk membantu. Daripada situ kita dah nampak tahu, daripada kita kena tengok some good, ada kebaikan daripada bencana ni sendiri. Okey, daripada segi santapan rohani pula tidak dinafikan. Memang kita perlu benda ni, kerana daripada segi spiritual ni juga ini akan menggalakkan seseorang itu merasa lebih kuat daripada menjadi bangsa dan menukarkan persepsi dia daripada aku ini bangsa kepada aku ini sedang diuji dan ini adalah ujian aku dan aku akan berjuang untuk ujian ini. So ini yang macam Dr. Zul cakap tadi lah. Oleh kerana itu mungkin juga kita akan secara fasa berkala-kala sukarelawan ataupun bantuan-bantuan akan bertukar bentuk. Maknanya waktu peringkat awal makanan dan pakaian, semakin lama kita akan bertukar bentuk ke arah spiritual, keperluan spiritual, mungkin santapan rohani, mungkin motivasi. Jadi itu yang macam Dr. Zul kata, dia mengambil masa yang panjang. Proses rehabilitasi lepas banjir ni mengambil masa yang panjang, sebab dia bukan yang itu. Kita tidak mahu orang terkesan bahawa ini sajalah, aku dah bagi pampers, aku dah bagi beras, dah cukup, aku dah selesailah tugas aku. Tidak, sebab apa? Proses rehabilitasi ini panjang. Perkara yang membimbangkan saya, Dr. Zul, satu perkara yang kita ke Kelantan umpamanya menolong, tetapi kita harus juga ada pengetahuan bagaimana untuk kita menghindari kita daripada membawa penyakit di sana balik kepada keluarga. Ini satu perkara yang kita kena akur bahawa dia akan ada penyakit-penyakit yang berjangkit. Doktor sendiri melihat bagaimana kita nak memahamkan kalangan orang yang menolong ni agar ada knowledge tentang soal-soal sebegini. Simple, kalau nak pergi ke, kalau nak pergi, kita pergi ke koordinasi dengan orang tempatan. Itu yang terbaik Dan benda-benda asas, kalau nak bersihkan rumah, pakailah boot getah dan pakai boot getah yang tinggi. You know, jangan bawa kanak-kanak untuk bersihkan sekali. Dan pastikan kita dalam kesihatan. Maknanya jangan sampai tak tidur malam contohnya kalau nak membantu. Kesihatan ni benda-benda asas. Tapi dia kena masuk selut sebab nak selfie. Jadi kan dia kena masuk selut, itu baru nampak real. InsyaAllah tu saya pun tak tahu. Mungkin itulah yang saya sebutkan tadi, kita terpaksa akur bahawa kita juga harus bersedia sebagai seorang sukarelawan, Doktor. Saya nak sentuh tentang santapan rohani tadi sikit. Macam contoh pusat pemindahan, ada segelintir pusat pemindahan macam duduk sendiri-sendiri. Yalah, walaupun mereka ketika nak ambil makanan, mereka saling bantu-membantu, nak angkat barang saling membantu-membantu. Tapi saya tak nampak solat berjemaah contohnya. Itu satu lagi benda simple. Kalau dah alang-alang duduk satu tempat, mungkin ada lagi masih keluarga yang duduk di pusat pemindahan. Kita amalkan solat, ketika itulah peluang kita nak amalkan solat berjemaah, mungkin 5 waktu sehari. Sebab kita dah tak ke mana dah. Itu satu contoh lagi. Dan mungkin majlis santapan rohani tazkirah mungkin kadang-kadang tak perlu tazkirah, kita tolong menolong, kita tolong menolong ni niat kita, reward dia daripada Allah. Kan, satu contoh. Dan contoh yang baik juga saya ambil daripada Dr. Syarul tadi, yang saya nampak pusat pemindahan contohnya banyak dia orang dapat makanan bahan mentah. Siapa yang masak? Saya pergi at least kurang-kurang 2 pusat pemindahan, jiran keliling tu yang masak. Dan ini satu saya nak
sentuhlah tentang sukarelawan. Selain daripada NGO, ramai lagi sukarelawan di sana yang memang membantu. Kita fikirkan macam sumbangan ni macam kecil, tetapi mereka ni bukan mangsa. Mereka bukan mewakili apa-apa NGO. Mereka tidak dipaksa ke sana, tetapi mereka berada di pusat pemindahan tu membantu menjalankan proses tu dengan lebih lancar. Bagi makanan, tolong masak. Mereka tak perlu buat benda tu. Dan tak ada siapa pun tahu pasal dia orang. Itu untuk saya mereka ni lah unsung heroes dia. Itu yang tak berapa nampak je lah. Ada beberapa orang saya jumpa dah. Sebenarnya mesti ada. Dia datang setiap hari datang. Tapi dia tak perlu pun. Rumah dia tak banjir pun. Pada saya yang macam ni Encik Dahlan, Dr. Zul, dia berbalik-balik kepada kita ke sana untuk apa? Kena tanya daripada awal. Itu yang selfie dalam selut tu. Kerana saya ke sana, misi saya adalah kurang-kurang kena ada 3 gambar dalam selut. Itulah dapatlah gambar dalam selut. Dapat gambar. Tetapi kalau kita kata kita nak membantu, jadi minda kita lebih terbuka. Di sana kita akan hati kita lebih terbuka. Kita akan nampak apa yang kita boleh tolong. Walaupun macam Dr. Zul kata, walaupun benda tu kecil. Pasal apa? Dia berbalik kepada niat kita sendiri. Apa yang aku boleh bantu? Maknanya aku datang ni, apa aku boleh bantu? So mata tu sentiasa nampak, sentiasa akan tengok, hati sentiasa akan terbuka. Macam mana aku nak tolong? Satu perkara yang saya bimbang, kerana apabila kita bergelut dengan semangat kita nak menolong sampai kita mengabaikan masa rehat tidur kita dan sebagainya, bila balik tu kemalangan dan sebagainya, seperti yang kita baca di dadak akhbar, Doktor, ini satu perkara yang menyedihkan jugalah. Sebab pemergian tu dengan niat yang cukup mulia, cukup baik, tapi penyudahnya agak mendukacitakan kepada keluarga kita kerana kita tak ada persediaan yang cukup. Doktor, perkara yang lebih jelas, apa sebenarnya yang dapat kita belajar daripada musibah yang seperti ini? Selain saya sebutkan tadi soal pemufakatan yang tidak terbatas, soal sensitivity semua kaum yang turun untuk membantu sebagainya, satu perkara yang Allah turunkan ini ada hikmah dan satu yang boleh kita pelajari. Mungkin ini bukan bidang saya sangatlah, tapi apa puncanya banjir ni? Mungkin hujan terlalu banyak kan. Tapi mungkin ada faktor persekitaran environment juga kan. Kita pun tak tahu. Dan kita pun membaca juga berita orang katakan ini tempat hakisan tanah ke. Jadi pengajaran di sini, apa kita boleh buat untuk cegah benda ni berlaku? Walaupun banjir, betul banjir, tetapi untuk meminimumkan kesan banjir tu. Jangan jadikan banjir tu terlalu tragik, terlalu berbahaya. Apa kita boleh buat? I don't know, mungkin pembangunan yang terlalu teratur, tak pesat sangat ke, saya pun tak tahulah. Itu dari segi punca banjir lah. Dari segi persediaan banjir, koordinasi. Saya rasa pihak-pihak berkuasa dah memang cukup buat sedaya upaya dah untuk mengkoordinasi benda ni. Tapi sebagai rakyat Malaysia secara umumnya kena sedar, jangan terlalu cepat untuk menjadi hero. Kita perlu serahkan benda ni orang yang lebih mengetahui, yang ada standard operating procedure-nya. Boleh bantu, memang boleh bantu, tetapi kita perlukan ada pengawasan dan juga koordinasi, dan juga maklumat dan persediaan. Itu je lah saya rasa mungkin akan datang apa yang kita boleh elakkan. Baik, satu perkara yang boleh membuka minda kita, kerana perkara yang disebutkan oleh Dr. Zul tadi telah pun bermain di fikiran banyak pihak sebelumnya tentang balak, tebang balak dan sebagainya. Itu kita kena belajar lah dari apa yang berlaku, kerana Allah turunkan satu benda tu mesti ada sebab dan musabab dia. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Encik Dahlan. Ini pasal banjir, risiko di banjir di Kelantan ni dan juga di Pahang. Sebenarnya risiko ni tidak akan berhabis. Dia akan berpanjangan setiap tahun. Selagi banjir itu akan berlaku setiap tahun. Jadi risiko ni tak boleh diatasi sampai bila selagi ada sebab tertentu. Ini sebenarnya macam lodging tu, yang gondol hutan itu hanya sebagai satu simbolik. Kebetulan sebagai satu bencana alam tu, daripada hujan yang turun tu.
Jadi dia hanya mengambil kesempatan daripada katakan lodging itu digondolkan, maka air akan laju turun. Menghanyut rumah, menghanyut balak, menghanyut tanker-tanker yang membawa rumah. Jadi perkara ini sebenarnya selagi perkara-perkara yang sebenarnya asasnya tidak disedari, tidak diatasi. Sebenarnya perkara ini adalah Allah Ta'ala telah menurunkan kuasa dia untuk menurunkan askar-askar tentera pada langit sebenarnya yang menurunkan yang kita nampak sebagai banjir tu. Sebenarnya kalau kita kaji yang masa lampau, pemimpin-pemimpin Kelantan yang membuat angkara macam ni. Sedar tak bahawa pada 30 tahun lepas Haji Hadi telah mempertuakan bahawa orang UMNO ni kafir. Dan anak-anak yang suami isteri bercerai, banyak anak haram ketika itu. Jadi ini semua bala-bala yang pemimpin PAS mengambil kuasa Allah Ta'ala untuk menghukum semua manusia. Jadi sekarang timbullah perkara ini berlaku yang tidak akan kehabisan, akan berulang selagi pemimpin PAS tidak tarik balik fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Baik. Terima kasih. Jadi itu dalam saya. Baik, terima kasih banyak. Pesanan orang tua ni pun kita kena ambil kira juga. Terima kasih Tuan Osman yang memberikan pandangan tentang itu. Kita sama-sama lah muhasabah diri kita, kerana apa yang berlaku sesungguhnya ada sebab dan musababnya yang saya sebutkan tadi, dan akhirnya kepada Allah kita memohon untuk kita elakkan daripada perkara-perkara ini, kerana itulah yang termampu oleh kita. Kerana apa saja kuasa yang besar, dia yang hak. Dan kita mengharapkan seluruh kita banyak-banyak bersabar. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Topiknya menangani risiko selepas banjir. Ekonomi dunia. Berita terkini. Isu semasa. Segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Halo, apa kabar pemirsa? Salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvensi.gov.my. Terima kasih. Kita berada di penghujung ruang bicara. Kita bersama dengan Dr. Zul Azlin Razali dan juga Dr. Syarul Nizam Ahmad yang telah memberikan pencerahan yang cukup baik dalam kita membincangkan soal menangani risiko selepas banjir ini. Satu perkara, Doktor, kalau kita nak selami soal niat kita ni, orang tak boleh baca. Tapi yang pasti kita kena berbaik sangka kepada semua NGO, semua rombongan yang pergi ke tempat-tempat yang tertimpa musibah ini. Itu perkara yang harus ada pada diri kita. Janganlah kita duduk jadi hero kat Facebook tapi tak pernah harum banjir pun kan. Itu perkara yang ni. Mungkin doktor ada pencerahan tentang itu. Niat tu dalam hati memang Allah je tahu. Allah je tahu. Mungkin niat mula-mula nak pergi tu niat aku nak
selfie kat sana, tunjuk kat orang kau dekat tempat banjir. Tapi mungkin bila dah sampai di sana, dia kesian tentang keadaan tu, niat dah berubah, dia memang kesian betul-betul, dia ikhlas lillahi ta'ala, dia nak tolong orang. Ada juga di sebaliknya, pergi memang aku memang niat nak tolong, tapi bila dah sampai sana, dia macam dah rasa hebat, dan niat pun dah lain. Masya Allah, na'udzubillah, kita itu semua tu kita boleh berubah dalam sekelip mata. Betul. Kalau kita memang kena niatkan Allah tu, jangan serahkan urusan tu pada diri aku, biar Allah yang uruskan urusan kita ni. Bila urusan tu diserahkan kepada kita, niat tu tunggal langgang lah, macam-macam berubah niat tu kan. Tu kita tetapkan niat di situ. So memang husnuzan sangka baik, maknanya sekarang ni memang punca macam-macam lah banjir ni, tapi bila bukan masa untuk menuding jari ke apa, bukan. Pencegahan lah akan datang tu, apa kita boleh penambahbaikan supaya benda ni tidak berlaku, supaya nyawa tidak kehilangan, harta benda tidak terjejas. Pencegahan dan juga kalau berlaku lagi, macam mana kita nak buat dengan lebih efektif. Gambar ni penting doktor pada saya lah. Kita nak tunjuk pada sponsor yang bantu kita tu. Dari segi NGO lah. NGO contohnya NGO. Dia penting juga kalau macam apa, Mimpa pun dia nak kena tunjuk kat gambar. Janganlah yang jenis posing semua tu tak betul lah kan. Jadi perkara ni kita kena, orang kata, rasional menerimanya. Mungkin Dr. Syarul, kalau kita lihat dalam masa yang terdekat ni, apa perkara-perkara asas yang penting yang perlu kita fikir untuk membangunkan kembali tempat-tempat yang teruk dilanda banjir ni? Berpatah balik pada soalan yang tadi lah, soalan tadi di mana kita boleh mengatakan pemalakan, kita boleh mengatakan hujan, kita boleh mengatakan peparitan yang salah kan? Tetapi pada saya, apa yang kita perlu, kita perlu sekarang ni adalah kita kena ada satu plan persediaan. Kita tidak payah perlu fikir peringkat negeri Kelantan ataupun pantai timur. Kita bermula dengan peringkat kecil di mana kita buat plan persediaan sendiri dulu, peribadi. Kalau banjir, apa aku nak buat? Apakah langkah-langkah yang saya akan lakukan? Kalau air macam ni, saya akan packkan barang macam ni, sekian. Dan kita akan ada satu langkah peringkat diri sendiri, kita sebarkan kepada peringkat keluarga, dan harap daripada peringkat keluarga tu ke jiranan, daripada kejiranan ke kampung. Dengan cara ini sendiri, kita menjadikan, kita empower diri sendiri supaya tidak ada mengharapkan kalau banjir kerajaan akan tolong, atau kalau banjir NGO akan tolong, atau bomba akan rescue saya. So kita create satu kita panggil minda ataupun mindset baru di mana kita kena prepare, bersedia daripada peringkat bawahan. Kita mulakan dengan peringkat diri sendiri. Maknanya contohnya paling mudah, kalau banjir, apakah barang-barang yang kita kena masuk dalam plastik? Surat beranak, dokumen. So kita dah tahu dah. Tu kita akan ajar anak-anak kita. Lepas tu kalau baju, apa baju yang kita nak kemas, apa baju yang kita nak pack. Kalau air dah naik macam ni, sediakan beg. Kalau air dah naik macam ni, so bila kita ada plan itu sendiri di peringkat keluarga ataupun di peringkat personal, kita boleh kembangkan di peringkat kampung. Dan dengan sendirinya kampung kita terjaga, dengan sendirinya diri kita dan keluarga kita terjaga. Saya nak berbalik kepada Dr. Zul tentang apa yang Dr. sebutkan tadi soal survival tadi. Itu penting. Langkah segera yang perlu diambil untuk kita mengembalikan keyakinan mereka, kita meletakkan mereka pada tahap yang kuat semangat dan sebagainya. Ini apa yang perlu dilakukan selepas banjir ni? Interestingly, bukan bidang, bukan sudut psikiatri menjawab soalan ni sebenarnya. Basic needs tu. Dia ada shelter ke, dia ada tempat berteduh ke? Itu basic needs. Sebab untuk menjaga kesan psikologikal itu tidak menjadi terlalu tinggi impactnya, basic needs tu kita kena. Maknanya yang memang rumah dah habis langsung tu, macam apa, itu kena langkah itu cepat kena buat. Dan kanak-kanak dah habis silang, habis semua dokumen. Siapa yang nak tolong ni? Dokumen dia orang ni. Dan kehilangan anak ataupun terpisah ke anak, pastikan mereka dapat dihubungkan. Bagi informasi yang tepat. Ini perkara asas. Of course, makanan yang sihat, makanan yang bersih, yang tidak mendatangkan penyakit. Kecederaan, kalau ada penyakit, rawat secepat mungkin. So benda-benda basic ni, kemudian kalau benda-benda basic ni tidak tercapai, Masya Allah, saya tak boleh letaklah psikiatris terhebat macam mana pun dia tak boleh. Dia nak terima macam mana doktor kalau dah rumah pun berbumbungkan langit rumah tak ada. Itu kan asal yang disebutkan mesti ada dulu. Tetapi itulah, kemudian itu actually benda tu bergerak selari juga sebenarnya. Kita
kita facilitate mereka. Mungkin kadang-kadang mereka terlalu dah harta benda dah hilang, mereka tak boleh fikir dengan secara rasional. Kita facilitate, kita permudahkan bahawa boleh minta bantuan di sini. Bantuan sumber ekonomi mungkin boleh minta di sini. Contohnya dia punya situasi mungkin berbeza di tempat yang lain, tetapi kalau kita pergi ke sana, kita benda-benda praktikal kita buat. Kita facilitate mereka. Dan mereka kalau terlalu stres ataupun ada simptom yang sampai mereka jadi tak boleh bergerak, tak boleh fikir, buntu, kita ajak berbual, kita bagi stress coping mechanism. You know, macam-macam benda simple kita buat. Of course spiritual sekali. Itulah kalau kita nak fikir Dr. Syarul 1 bilion juga kehilangan kerugian dan berjuta juga barang dicuri tu. Itu yang seperti yang direport sebagainya. Kadang-kadang kita menjadikan kesusahan orang itu perniagaan kita pun tak baik. Kita kena ambil kira ke benda ni. Selepas banjir ni kita insaf lah, kerana Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Baik, itu saja masa yang kita ada Dr. Zul dan juga Dr. Syarul. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga memberikan pandangan yang saya rasa cukup bernas, pencerahan yang cukup baik tentang apa dan perkara-perkara yang perlu kita siap siaga selepas pasca banjir ini. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lain masa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.